Okey kelas, hari ini kita mulakan dengan bab baru iaitu bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Saya akan percepatkan supaya video kita menjadi pendek. Okey. Okey, pertama sekali topik 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Apa itu kedua-duanya? Kita tengok satu persatu. Okey, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, kita ada 7 kelas makanan: karbohidrat, protein, belawas, vitamin, mineral, air, apa lagi satu? Tolong ingatlah. Okey, yang kita ambil dia mesti mengandungi 7. Okey, 7 kelas makanan tersebut. Okey. Dan dalam kuantiti yang betul lah. Dia kena kuantiti yang betul. Okey. Kekurangan ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan, kekurangan atau kelebihan mana-mana kelas makanan dia boleh menyebabkan malnutrisi. Malnutrisi adalah contoh dia penyakit goiter. Penyakit goiter ni adalah kekurangan makanan yang mengandungi iodin dalam makanan dia. Contoh dia kurang mengambil ayam, daging, kentang. Kalau scurvy, goiter ni dia kembang bahagian leher. Okey, kalau scurvy dia melibatkan gusi kamu. Okey, yang mana dia kekurangan pengambilan vitamin C dalam pemakanan dia. Contoh dia kurang ambil buah-buahan. Okey, marasmus dia kurang mengambil makanan yang mengandungi protein, karbohidrat dalam pemakanan dia. Okey, inilah rupa orang yang dapat penyakit marasmus. Dia kekurangan ambil makanan mengandungi protein, karbohidrat. Contoh dia kurang ambil nasi, dia kurang ambil ikan, dia kurang ambil daging. Contoh-contoh negara yang miskin, negara-negara miskin ada banyak mengandungi kanak-kanak yang dapat penyakit macam ni. Macam tu juga dengan penyakit kwashiorkor. Okey, kwashiorkor ni dia kurang ambil protein dalam makanan dia. Contoh dia kurang ambil ikan, kurang ambil telur dalam makanan dia. Okey, sebab tu dia dapat penyakit ni. Sama juga di negara-negara miskin, contoh dia India. Biasa kita tengok penyakit ni. Okey, sebab dia orang kekurangan sumber makanan. Adalah sekali malnutrisi adalah penyakit ricket. Penyakit ricket ni dia kurang ambil makanan yang mengandungi vitamin D. Contoh dia kurang ambil telur, keju, susu. Okey, dapatlah yang jelas dalam penyakit ni adalah dia punya kaki ni bengkok macam ni. Okey, tulang dia lembut. Itu adalah penyakit ricket. Okey, next. Ni contoh-contoh dia. Di negara Afrika, biasa kita tengok budak-budak macam ni. Sebab apa? Dia orang miskin daripada sumber makanan yang macam kita ada. Okey, next kita tengok konsep pinggan sihat. Okey, pinggan sihat iaitu isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat. Tengok ni adalah setengah. Ni suku, ni suku. Okey, setengah ni adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Maksudnya dalam pengambilan makanan kamu seharian, kamu kena ambil dalam pinggan kamu tu ada setengah sayur-sayuran dan buah-buahan. Suku lagi dia adalah karbohidrat seperti protein. Dan suku lagi dia kena ada sumber protein seperti ikan ataupun ayam lah. So, konsep pinggan sihat Malaysia adalah suku separuh. Okey, yang tu awak kena ingat. Okey, next kita tengok apa aplikasi konsep pinggan sihat dalam kehidupan seharian. Okey, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Dan yang ketiga, lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Kurangkan makanan yang bergoreng dan bersantan sebab itu mengandungi lemak. Okey, lemak tak bagus untuk kesihatan. Dan makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap berbanding kamu beli fast food seperti KFC, seperti McDonald. Okey, next kita kenali apa itu nilai kalori makanan. Okey, nilai kalori ataupun nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okey, maksudnya bila kamu makan sesuatu kan, dia ada jumlah tenaga yang akan dibebaskan. Okey, daripada makanan yang kamu makan. Okey,
unit dia. Kita tengok macam panjang, jisim, berat, arus elektrik, kita ada nilai. Macam tu juga dengan kalori, dia ada unit dia sendiri. Okey. Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori. Okey, kalau kita ada kalau panjang, biasanya kalau panjang kita unit dia meter, betul? Kalau jisim unit dia kilogram. Okey, ni kilogram. Tapi kalau nilai kalori, kita unit dia adalah kalori ataupun kilokalori ataupun joule ataupun kilojoule. Dan dia ada simbol dia yang tersendiri. Okey, contoh dia kalori, simbol dia kal. Joule J besar, kilojoule K kecil J besar, kilokalori K kal. Okey, macam panjang lah, panjang dengan meter. Cara simbol dia M, tak ada kita tulis 10 pergi 1000 kan 10 meter kan 10 meter. Tak ada kita tulis panjang-panjang. Kita mesti akan tulis dia punya simbol sahaja. Okey, macam tu juga dengan kalori. Okey. Dan kamu kena tahu 1 kalori bersamaan dengan 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. 4.2 joule. Contohnya kamu nak tukarkan kalori kepada joule. Kamu kena darab dengan 4.2. Okey. Dan 1 kilokalori kekal bersamaan dengan 4,200 joule. Okey. Sepatutnya K joule ni. Okey. Ni 4.2 kilojoule. Okey, dan unit SI bagi kalori adalah joule per kilogram. Okey, joule per kilogram. Okey, next kita tengok pengukuran nilai kalori dalam makanan. Okey, pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter bom. Inilah contoh dia. Inilah gambar rajah dia. Okey. Okey, kita tengok berapa nilai kalori bagi kelas asas makanan yang kita ambil. Okey, dalam seharian mesti kita ada mengambil makanan mengandungi karbohidrat, lemak dan protein. Contoh dia karbohidrat kamu makan nasi, lemak kamu makan ayam goreng, protein kamu makan ayam. Ayam mengandungi protein. Jadi kita tengok berapa nilai kalori bagi setiap satu ni. Okey, karbohidrat dia ada nilai kalori dia adalah 16.7 kilojoule per gram, lemak 37.6 kilojoule per gram dan protein 16.7 kilojoule per gram. Okey, ni dia punya nilai kalori. Okey, makanan yang berlainan dan anggaran nilai makanan. Okey. Kita tengok kalau gula dia ada 100% karbohidrat. Kalau daging dia ada 69% air, 18% protein dan 13% lemak. Minyak sawit dia ada 100% lemak dan beras dia ada mengandungi 76% karbohidrat, air 14% dan air 14%, 8% protein dan 2% lemak.
Okey, nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Contoh dia. Okey. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Kamu boleh tengok sini karbohidrat. Contoh dia nasi, roti putih, gula kasar. Nilai kalori dia berbeza. Okey, macam tu juga dengan lemak, minyak sawit, mentega, protein, daging ayam, daging lembu dan pelawas, kubis dan timun. Dia ada nilai kalori dia yang tersendiri. Okey. Kita tengok kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Apa kesan dia? Okey, selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut. Okey, untuk mengekalkan kesihatan. Contoh dia, kalau kamu ambil ke-7 kelas makanan pun tapi kamu ambil lemak paling banyak ataupun nilai kalori lemak kan tinggi, paling banyak pun tak elok juga, dia kena seimbang. Okey. Contoh dia, amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anoreksia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Okey, kita tengok satu persatu apa penyakit tu. Okey, obesiti biasalah kamu biasa dengar benda ni. Okey, biasa dengar dia punca dia adalah pengambilan makanan nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kesan dia meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Okey. Kalau penyakit anoreksia nervosa, dia adalah keengganan seseorang individu untuk makan. Okey, dia tak nak makan kerana dia terlalu risau akan kenaikan berat badan. Jadi dia takut sangat nak naik berat badan, jadi dia tak nak makan. Jadi apa kesan dia? Tak boleh juga tahu kalau kita tak nak makan ni. Apa kesan dia? Dia menghidap penyakit masalah kesihatan seperti malnutrisi. Okey, contoh dia penyakit yang first cikgu bagi tahu tadi lah, contoh dia goiter, scurvy, ricket, marasmus. Itu contoh penyakit dan boleh membawa maut. Okey, kalau dia tak makan, tak adalah dia punya tenaga, tak adalah dia punya gizi seimbang dalam badan dia. Jadi dia boleh membawa maut. Okay, next kita tengok penyakit arteriosklerosis. Okay, dia adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Ini dia banyak sangat makan makanan berlemak. Bila kamu makan banyak sangat makanan berlemak, dia menyebabkan lemak tu akan menyebabkan dinding arteri menebal. Jadi bila dia tebal, dia boleh menyebabkan ni tengok, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Okay, next kita tengok penyakit diabetes mellitus. Dia mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Okay, ni biasalah kencing manis. Dia akan menyebabkan menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Okay, dan menyebabkan luka lambat sembuh. Okay. Dan last sekali kita tengok, ni biasalah kamu tengok orang-orang tua biasa dapat penyakit ni. Okay, tekanan darah tinggi. Okay, dia mengambil makanan tinggi kandungan garam. Kalau dia ambil makanan yang tinggi sangat kandungan garam, dia menyebabkan tekanan darah tinggi. Apa kesan dia? Dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Okey, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori,
yang menepati keperluan tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Okey, di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Okey, kita tengok apa kesan makanan segera. Contoh dia, tengok sini. Mesti McD ni kan, burger McD, kentang McD, Pepsi McD, kek secret recipe, macam-macam lah. Okey, gula, kita tengok gula yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, meningkatkan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Pewarna dalam lollipop ni dan pemanis ruan dapat menyebabkan kanser, kemandulan dia tak boleh mengandung lah, diabetes mellitus, kencing manis, kerosakan hati dan ginjal. Okey, ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Okey, kalau tak ada benda yang berkhasiat dalam makanan dia, boleh menyebabkan malnutrisi. Kafein, ni bukan E. coli dalam ni. Dalam ni adalah Nescafe. Okey. Dalam Nescafe pun ada kafein, dalam minuman bergas pun ada kafein. Okey. Dia boleh menyebabkan dia susah tidur. Sebab tu kalau kamu pernah dengar minum kopi, tak tidurlah nanti. Sebab dalam tu mengandungi kafein. Kafein ni boleh menyebabkan susah tidur, menyebabkan kerisauan dan ketagihan. Dan last sekali, garam yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Tu kesan kalau kamu ambil makanan segera. Pergi McD, pergi secret recipe. Sebab dia orang ni dia ada berlebihan macam ni lah. Sebab itulah disyorkan untuk makan makanan yang dimasak di rumah. Okey, itu sahaja untuk topik 2.1. Sampai jumpa lagi nanti.